kita nak belajar kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan ni kita hapus lah. Hapus unknown untuk cari unknown lain. Okey, dia sebenarnya mudah. Kamu ikut je step ni. Okey, sekarang ni kita ada unknown X, Y, Z. Saya tak nak ikut buku teks. Buku teks dia akan hapuskan X dulu. First step, kita kena buat keputusan. Kita nak hapuskan unknown apa? First level, first step ni. Dekat sini saya nak hapuskan unknown Z. Jadi saya pilih satu pair. Okey, pair pertama dengan pair kedua, nampak? Ni nombor 1, persamaan 1. Ni persamaan 2. Besar lagi. Ni persamaan 3. 1, 2, 3. Jadi saya ambil persamaan 1 dengan 2. Saya nak hapuskan. Okey, saya ambil dulu. Tak apa. Kita buat keputusan yang pertama ni, kita nak hapuskan Z. Okey, boleh form 4? Saya nak hapuskan Z. Okey, saya nak hapuskan Z. Tengok sini. Saya salin dulu. 4X minus 3Y campur Z sama dengan negatif 10. 2X campur Y campur 3Z sama dengan 0. Okey. Yang sebelah kiri ni saya nak hapuskan Z. Okey. Z tu, okey, saya tukarlah color Z. Grup Z ni. Okey, yang ni Z. Asyik besar. Z. Yang ni 3Z. Okey. Yang atas, yang bawah 3Z. Yang atas 1Z. Jadi yang mana kena tiru mana? Untuk nak hapus ni kena sama Nak kena sama Z-nya tu. Dia punya nombor tu kena sama. Perkali dia kena sama. Jadi Z atas kita perlu buat apa kelas? Z atas, persamaan atas ni. Okey, betul. Darab 3. Semua darab 3. Semua sebutan dia darab 3. Saya darab 3 Okey, saya darab 3. Jadi darab 3 kiri dan kanan Okey, darab 3. 4 darab 3, 12X. Okey. Tolak 9Y. Okey. Tambah 3Z sama dengan negatif 30. Okey. Saya dah darabkan. Saya cancel lah yang lama tu. Saya tak nak tengok. Okey. Sekarang baru boleh buat penghapusan Z. Okey. Cuba tengok. Atas 3Z positif. Bawah positif. Kalau tanda sama, kita nak jadikan kosong, kita tolak dia. Kita tolak dia. Kalau kita tolak yang kita dah buat keputusan tu Z tu, 3Z, nak tolak 3Z, maka yang lain pun terpaksa tolak. Kena ikut ketua dia. Okey, tolak. Yang lain tolak. Okey, kita dah buat dah operasi dia. Cuma kita belum selesai. Okey, sekarang ni, yang penting 3Z tu tanda dia tu bergantung pada 3Z tu. Kalau tambah, semua tambah. Boleh faham? Okey, tak kisahlah tak sama atas bawah ke sama atas bawah, semua ikut dia tolak. Faham Boleh? Laju sangat. Boleh, Laila? Boleh. Okey, bagus. Jadi dekat sini, baru kita buat, macam mana nak tolak? Okey, baru kamu fikir bawah tolak atas ke, line atas tolak line bawah. Mana senang? Mana senang? Line atas tolak line bawah ke? Line atas tolak line bawah. Atas tolak bawah senang Cuba tengok betul-betul. Kalau saya tengok bawah tolak atas senang. Kan? Lebih baik bawah. Boleh juga atas tolak bawah. Tapi kalau atas tolak bawah, mula-mula saya dah jumpa negatif kak. Kita tak suka nombor negatif kan? Jadi 12X tolak 2X berapa? 10. 10X. Okey. Jangan pula yang X ni bawah tolak atas. Yang Y ni atas tolak bawah. Tak boleh. Mesti seragam. Okey. 12 tolak 2, 10X. Negatif 9Y tolak 1Y berapa? Negatif 10Y. Negatif 10Y. Okey. Z habis kan? Betul tak? Z habis. Negatif 30 darab negatif 30 tolak kosong
Negatif 30. Negatif 30. Dengar sini, lepas kamu dah dapat ni, kalau boleh kecilkan nombor tu. Okey? Kalau boleh kecilkan nombor lah persamaan ni. Supaya mudah kita nanti dapat. Mudah nak menyelesaikan lah. Okey? Kecilkan semua, semua sipir 10 bahagi 10. Maksudnya potong je kosong tu. X tolak Y sama dengan negatif 3. Dapatlah kita yang sebelah kanan. Dah hapus dah Z. Okey, dah hapus dah Z. Tapi level pertama kita tak lengkap. Okey, kita pergi kanan. Kita hapuskan Z juga. Tapi kita tak boleh ambil persamaan 1 dan 2. Kita dah buat tadi. Kita kena ambil satu pair lagi. Yang boleh memusnahkan unknown Z. Kita nak ambil persamaan mana kak yang senang? 2, 3? Berapa? 1, 3 1, 3 senang. Boleh tak saya ambil 2, 3? Boleh. Tapi Boleh. dia kira lah. Tapi kita tengok keadaan Z. Nak ambil 2, 3 lah. Keadaan Z dia agak kritikal. 3 dengan 5 ni berlaga. Betul tak? Tak boleh ngam. Jadi kalau 3 dengan 5, yang 3 tu kena darab 5 semua nanti, geng dia. Yang 5 tu kena darab 3 semua dengan geng dia. Dah 2 masalah dah kita timbul nanti. Jadi betul kamu cakap tadi, ambil 2 ni, ambil 1 dengan 3, kita nak hapuskan Z juga. Hapuskan Z, saya salin dulu. Tengok ni, nanti kamu ikut dia cara ni. Tak kisah dia buat grafik sikit. 4x, form 4 jangan nak malu nak tanya. Tambah Z, negatif 10. Negatif X, tambah 2Y, tolak 5Z, sama dengan 17. Okey, tengok sini. Jadi, persamaan yang bawah ke atas kena darab? Nak sama nak hapuskan Z? Atas. Atas. Ada masuk. Okey. Jadi, atas ni, Z. Z tak sama. Tapi Z ni 1. Yang bawah ni 5. Jadi, kena tiru yang kita nak hapus. Semua darab 5. Boleh faham? Semua darab 5. Darablah 5. Saya buat slow. Darab 5. 5. Sekejap. Jangan buat garis slow. Darab 5. 20X. Tolak. Berapa? 15Y. Tambah 5Z. Sama dengan negatif 50. Okey, jauh sangat. Dapat sikit. 20X. 20X. Negatif 15Y. Betul Jadi atas ni saya dah darab tadi. Jadi bawah ni. Dah tak payah tengok. Okey, dah tak payah tengok dah. Benda sama je. Okey, jadi dekat sini sekarang kita nak hapus Z. Kenapa nak hapus Z? Sebab level pertama ni kita dah tetapkan. Saya dah tetapkan. Aku nak hapuskan Z. Kona kiri, ambil persamaan pertama dengan kedua, musnahkan Z. Kona kanan, ambil persamaan yang lain yang memudahkan kita nak hapuskan Z. Iaitu persamaan 1 dan 3. Musnahkan Z. Okey? Level pertama mesti musnahkan Z. Musnah. Bukan mesti. Saya yang pilih Z. Okey? Mesti musnahkan Z. Okey? Nanti kamu buat, kamu musnahkan Z, Y dulu. Saya musnahkan Z dulu. Saya nak kamu buat, kamu musnahkan Y dulu. Okey? Jawapan akan sama. Jadi lepas tu, kita tengok 5Z atas negatif 5. Bawah positif. Sama tak tanda dia? Sama? Tak sama. Kalau tak sama, kita ambil tanda tambah. Nampak? Untuk memusnahkan Z. Untuk memusnahkan yang kita pilih tu. Dah sama, nombor dah sama. Cuma tanda dia satu negatif, satu positif. Kalau tanda tak sama, kita ambil je positif. Kalau tak percaya, kamu tekan kalkulator. Confirm kosong. Oleh kerana 5Z tu saya dah ambil positif. Yang lain terpaksa ikut. Kena ikut yang lain. Kena tambahkan juga. Yang lain kena tambahkan juga. Okey?
Tambahkan lagi pada bawah ke atas ke bawah nak tambah. Yang mudah. Bawah ke atas. Saya tengok X je. Okey, kalau saya nak layan yang lain pening nanti. Atas tolak bawah pun senang. Yang Y tu. Saya ambil X je pangkal dia. Jadi 20 tambah 20X tambah tambah negatif 1X. Berapa X dapat? Berapa bang? 19X. 19X. Betul? Yang Y tu? Negatif 15Y tambah 2Y. Berapa? Negatif 13Y. Negatif 13Y. Kamu kena sentiasa ada kalkulator. Okey, 5Z confirm dah musnah, betul? Kalau kamu was-was, tekan juga kalkulator. 5 tambah negatif 5. Kosong sama dengan negatif 50 tambah 17. Berapa? Negatif 33. Negatif 33. Okey, dah dapat. Boleh kecilkan tak? Nombor-nombor dia. Bukan kecilkan. Permudahkan nombor dia. Boleh tak? 33, 13, 19. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab nombor dia semua nombor ganjil. Okey? Tapi ada pula nombor perdana atau apa 19 yang nombor perdana. Tak boleh lah. 13 pun nombor perdana. Lagilah habis. Jadi kita dah dapat dua persamaan ni. Okey, dua-dua persamaan dah hilang Z, dah musnah. Okey, kita dah gembira. Kita gabungkan balik yang kita dapat ni. Kita gabungkan balik dekat bawah. Okey, kita dah hapus Z. Kita hapuskan sorang-sorang. Faham tak maksud dia? Kita nak dapat X, Y, Z. Kita kena hapuskan Z dulu. Lepas hapuskan Z, kita ada dua lagi makhluk iaitu X, Y. Kena hapuskan Y ataupun X. Untuk dapat satu unknown lagi. Itulah maksud penghapusan. Kita musnah hapuskan satu-satu unknown. Untuk mendapat unknown yang terakhir tu. Okey, kita salin balik. Kita gabungkan dia. X minus Y sama dengan negatif 3. Yang ini 19X tolak 13Y sama dengan negatif 33. Okey. Sekarang kita buat keputusan pula. Kita nak hapuskan siapa? Okey. Kita nak hapuskan siapa? Senang. Kalau kita hapus X, kita akan dapat jawapan Y. Kalau kita hapus Y, kita akan dapat jawapan X. Itu je. Okey, sekarang mana senang nak hapus? Kamu yang Y. Okey, nak hapus Y. Yang persamaan atas tu kena darab 3 ber? 13. Saya ambil warna hijau pula. Kena darab 13. Tak faham tanya terus. Nanti kamu, okey, darab 13. Kamu jangan hirau dulu. Negatif positif dia. Darab dulu. Perkali dia kena sama. Darab 13. Jadi 13 darab berapa tu? 13 darab X. 13X. Tolak 13Y. Sama dengan negatif 39. Betul? Betul kan? Betul. Betul. Ni jadi ni. Okey, yang lagi satu tu saya salin balik je bawah dia. Salin balik 19X tolak 13Y sama dengan negatif 33. Okey, saya nak hapus Y. Atas 13, dah 13. Bawah dah 13. Okey, tanda dia sama lah cikgu. Negatif, negatif. Tanda sama. Positif, positif pun tanda sama. Negatif, negatif pun tanda sama. Kalau tanda sama, kita terus ambil tolak. Boleh faham? Tanda sama je tolak. Okey, jadi yang lain pun ikut. Tolak. Tolak. Nampak? Okey. Okey, atas tolak bawah ke bawah tolak atas senang? Atas tolak bawah. Atas tolak bawah senang. Atas ni kak. Atas hijau, bawah biru. Mana senang? Okey, kamu tengok nombor Okey, tak ada masalah. Okey, kamu nak atas tolak bawah, tak ada masalah. Kita ikut je. 13 tolak 19X. Berapa X? Berapa X? Ha?
Berapa? Negatif 6. Negatif 6x. Y dah habis musnah. Sebab kita memang nak musnah Y. Sama dengan negatif 39 tolak negatif 33. Berapa? Negatif 6. Negatif 6. Okey, kamu tengok sini. Oh, kiri kanan ada selonggok. Kiri selonggok, kanan selonggok. Dua-dua negatif. Hilangkan negatif dia terus. Boleh faham? Tak payahlah bagi-bahagi. Penat dia. Okey. Jadi 6x 6. Tak payah bagi-bahagi nombor negatif tu. Okey? Faham maksud dia? Kalau kiri ada negatif, kanan ada negatif, masing-masing satu je sebutan. Hilangkan terus. Maka X sama dengan berapa, Kak? 6 bahagi 6 berapa? 1. 1. Okey, kita dah dapat jawapan X sama dengan 1. Nampak? Okey, X sama dengan 1. Kita naik satu level. Okey, bukan kita naik satu level. Kita jengah sikit dekat atas. Ada tak persamaan yang ada X dengan Y untuk kita dapat nilai Y? Kita naik, kita pandang atas sikit. Ada tak persamaan yang memudahkan kita nak cari Y? Ada tak? Ada tak? Ada, yang mana? X tolak Y. Okey, betul. X tolak Y yang biru kan? X tolak Y. Janganlah yang cari ada Z, Kak. Kalau cari ada Z, kita jangan terus tengok atas. Kita tengok atas kita sikit. Kita tengok atas kita sikit. Oh, ada X tolak Y sama dengan negatif 3. Oh, nak cari Y. Jadi nak cari Y, kita sumbat X. X berapa situ? X 1. Betul? Tolak Y sama dengan negatif 3. Ni tadi X ni. X ni tadi. X 1. Jadi, lepas tu nak dapat Y, betul? Nak dapat Y, kamu tak payah pening-pening. Y ni, tak payah pening-pening. Kamu pindah je Y ke sebelah kanan. Nampak? Pindah je Y sebelah kanan. Dia akan jadi tambah Y. Tolak 3 tu, negatif 3 tu, tolak 3 pindah jadi apa? 1 tambah 4. Macam tu. Jadi Y sama dengan 5. Nampak? Kita dah dapat nilai X, nilai Y. Itu kenapa tambah? Tambah 4. Sorry. Okey, tambah 3. Jawapan dia 4. Nampak? Nak uji je kamu tadi. Punya kamu perasan. Bagus. Okey, tengok sini. Okey, kamu perasan tak? Siapa yang kita hapuskan dulu, dia yang kita akan dapat nilai kemudian. Nampak tak? Saya hapuskan Z dulu. Lepas saya hapuskan Z, saya hapuskan Y. Okey? Saya akan dapat nilai X. Lepas tu, kita hidupkan balik yang kita hapuskan tadi. Y. Y yang kedua kita hapuskan. Kita dapat Y. Yang terakhir adalah kita akan dapat Z. Siapa yang kita hapuskan mula-mula? Boleh faham? Misalnya kamu hapuskan Y dulu. Kamu hapuskan Y. Y tu akan kita dapat nilai dia terakhir. Sekarang ni yang saya hapuskan Z. Betul? Jadi, kita akan dapat Z kemudian. Cuba kita tengok persamaan yang ada Z. Mana yang paling mudah? Cuba tengok. Yang mana? Yang pertama kan? Betul tak? Yang pertama. Yang kedua susah sikit sebab ada 3 Z. Yang ketiga lagi susah, ada negatif 5 Z. Yang pertama tu mudah. Jadi kita ambil 4 negatif 3 1. 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan berapa? Sama dengan negatif 10. Okey, sekarang baru kita sumbat apa yang kita dah tahu, iaitu 4 darab 1. 4 darab 1. Okey. Tolak 3 darab Y. Y dah tahu. Okey, Y dah tahu 4. Tambah Z. Z dah tahu belum?
Z belum tahu. Z lah kita nak cari kan. Sama dengan negatif 10. Boleh faham? Okey, boleh faham setakat ni? Okey, jadi dekat sini saya nak dekat sini kamu faham Okey, kita tengok kalkulator saya ni. Nampak tak kalkulator tu? Nampak tak? Okey, nampak. Okey, saya nak try, boleh tak saya cari sekarang? Saya nak try. Okey, saya nak try cari. Okey. 4 darab 1 berapa? 4. Okey. Kamu pun tekan Tolak 4 darab 3, 12. Betul? Betul. Tambah Z. Okey. Dekat kalkulator kita tak ada Z. Kita ada alpha X sahaja. Okey. Sama dengan alpha sama dengan. Okey. Alpha sama dengan negatif 10. Ini untuk kalkulator yang zaman yang terkebelakang dah. Kalkulator yang terkebelakang tu. Ini konon-konon lah kamu alamak blur dah. Nak kira pun dah blur kan. Guna kalkulator saya rasa boleh. Okey, lepas kamu setting ni 4 tolak 12 tambah X sama dengan negatif 10. Kamu tekan shift soft. Okey, shift soft. Tekan lagi shift soft. Jadi X sama dengan negatif 2. Tapi dekat sini bukan X. Kat sini Z. Z sama dengan negatif 2. Negatif 2. Okay, lepas tu betul ke jawapan cikgu ni? Okey, kita double check menggunakan EQN. Okey, EQN. Mana EQN? EQN nombor 1. Unknown ada 3. Okey, unknown ada 3. Kita setting dekat kalkulator A1 adalah tingkat 1 ni. 4 nombor di depan X. A adalah nombor di depan X. B adalah nombor di depan Y. Negatif 3. C adalah nombor di depan Z. 1. D adalah nombor sahaja di seberang sama dengan. Negatif 10. Susunan kena betul dulu baru boleh tekan kalkulator. A2 tingkat 2 tu. 2 sama dengan 1 sama dengan 3 sama dengan 0 pun kena type. Lepas tu sama dengan. A3 adalah tingkat bawah sekali. Negatif 1 sama dengan 2 sama dengan negatif 5 sama dengan 17 sama dengan, maka X sama dengan 1, kita cek. Betul. Okey. Y sama dengan 4, betul. Z sama dengan negatif 2 pun betul. Okey. Cara yang terbaik adalah dapat dia soalan ni, kamu tekan dulu jawapan dia. Kamu tulis dekat tepi siap-siap. Jadi kamu tengah-tengah buat tu kamu nampak kamu jeling tepi. X betul lah. Macam tu. Boleh faham? Saya punya cara ni saya buat dulu. Baru saya cek guna kalkulator. Cara paling selamat, kamu setting dulu kalkulator, tulis dulu tepi tu jawapan dia. Sebagai kamu nak jeling dia. Masa kamu buat tu. X sama dengan 1, betul lah. Dah lega dah. Lepas tu kamu sambung. Y sama dengan 4. Betul lah. Dah nak makan penuh dah ni. Dapatkan Z pula. Z negatif 2, betul. Jadi kamu dah tak payah buang masa lah. Misalnya, kamu dah tekan kalkulator kan, kamu jeling tepi. Apasal dapat X sama dengan negatif 1 ni? Kalkulator tadi jawab 1 kan? Kamu kena check balik. Tak bazir masa, kita dapat jawapan dulu. Okey, boleh faham? Boleh? Kan? Okey, saya ambil soalan yang sama. Okey, soalan sama saya ambil. Saya nak buat kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian. Okey, mula-mula first step mesti cari satu unknown sebagai tajuk. Okey. Kamu pilihkan saya. Unknown apa saya nak jadikan tajuk ataupun perkara rumus. Pilihkan saya satu unknown. X ke Y ke Z. Cepat. Seorang. Pilihkan saya unknown apa nak jadi tajuk. Z. X Ada cakap X tadi kan saya dengar. Z pun ada. Z pun boleh. Kenapa? Y pun boleh kan? Okey. Ada yang cakap tadi X jadikan tajuk. Okey. Jadi persamaan mana yang senang X nak jadi tajuk?
Persamaan yang ketiga, paling mudah X nak jadi tajuk. Okey, saya jadikan X ni tajuk. Okey, macam mana X nak jadi tajuk? Senang. Okey, X tu kena pindah. Nampak X tu pindah sebelah kanan. Dia jadi positif dah, jadi ditambah. Maka apa yang tinggal 2Y tolak 5Z tolak 7 tolak 17. 17 kena pindah sebab kita nak X tu tajuk. Okey, X ni saya letak warna merah. Jadi X tu dah jadi tajuk. Faham? Dia datang daripada persamaan nombor 3. Okey, kita jangan tengok dah persamaan nombor 3 sebab dia dah berubah. Okey, saya labelkan dulu 1, 2, 3 tadi Okey, jadi lepas tu, okey tengok sini. Lepas tu, yang ketiga ni dah tak ada cerita Okey, lepas tu yang kita jadikan tajuk ni X. X ni kena kita masukkan dekat persamaan mana yang kamu nak. Okey, X ni paling senang nak masuk dekat mana? 2 ke 1? Kamu pilih. X tu nak masuk dekat 2 ke dekat 1? Dia akan libatkan semua nanti, tak ada masalah. Paling senang kamu nak sumbat X ni dekat mana? Dekat persamaan 2 ke persamaan 1? Kita nak ganti ataupun kita nak sumbat. Perkataan senang dia sumbat lah. Dekat persamaan mana kita senang nak sumbat X tu? 2 ke 1 Kak? 2. 2 betul. 2 mudah sikit sebab nanti akan didarab dengan 2 je. Kalau persamaan pertama, nanti dia kena darab dengan 4. Okey, kalau budak tu dah okey maths dia, tak ada masalah mana-mana kan. Sumbat dekat nombor 2. Okey, saya sumbat dekat nombor 2. Okey, persamaan nombor 2 adalah 2 ada X. X tolak, okey, tolak pula, tambah Y campur 3Z sama dengan kosong. Okey, X tu saya letak warna merah supaya saya boleh sumbat nilai X yang atas ni tadi. Boleh faham? Okey, saya sumbat sekarang. 2. Saya sumbat X. Oh, dia ada Z. Okey, dia ada Z Okey, tak apa, kita tengok je. X. Okey, 2. Okey, 2Y. Tolak 5. Okey, kena guna warna merah lah. Senang. Okey. 2Y. Tolak 5Z. Tolak 17. Okey. Tambah Y. Okey. Tambah Y. Campur 3Z. Sama dengan kosong. Nampak? Saya dah ganti ni namanya penggantian. Saya mengganti. Okey, lepas saya ganti, saya simplifykan dia. Okey, simplifykan dia, kita akan jumpa 2 unknown. Iaitu 4Y tolak 10Z. 17 darab 2 berapa? 34 kan? Tambah Y campur 3Z sama dengan 10. Okey, kita simplifykan lagi. Ikut geng dia. 4Y geng dia Y. Okey, 4Y geng dia Y Jadi, Z geng dia Z. Z geng dia Z. Nombor dah tak ada geng. Geng dia nombor lah. Okey, jadi 4Y campur 1Y. Berapa Y? 5Y Negatif 10 tambah 3Z. Negatif 7Z. Sama tolak 34. Nampak? Inilah maksudnya penggantian. Dia mengganti. Nampak? Okey, kita dah libatkan persamaan 3. Mula-mula kita dah libatkan 3. Lepas kita libatkan persamaan 3, kita libatkan persamaan nombor 2. Lepas kita nombor 2 kita dah libatkan, last kali kita kena libatkan nombor 1. Okey, kita kena libatkan nombor 1. Apakah persamaan nombor 1? 4X. Tengok sini 4X tolak 3Y campur Z sama dengan negatif 10. Kita libatkan sekarang
persamaan nombor 1. Tapi persamaan nombor 1 ni still ada semua huruf X, Y, Z. Okey, X, Y, Z. Masih ada lagi. Jadi dekat sini paling mudah. Okey, persamaan yang, tengok sini, yang atas ni tadi. Kita permudahkan lagi, kita jadikan Z ataupun Y ni, kita pilih Y ke Z untuk jadi tajuk pula. Nampak? Sekarang ni kita bukan musnah, kita nak jadikan tajuk. Yang mula-mula tadi kita pilih persamaan nombor 3, kita pilih X jadi tajuk. Lepas tu kita sumbat dalam persamaan nombor 2, kita akan dapat 2 unknown dalam persamaan tu, iaitu Y dengan Z. Kita pilih siapa nak jadi tajuk. Siapa jadi tajuk senang ni bang? X, Y ke Z? Dua-dua macam susah kan? Tapi kita terpaksa buat satu je tajuk. Y ke Z? Mana senang tajuk? Jadi tajuk. Mana senang jadi tajuk? Y lah kan? Saya ambil Y lah. Sebab Y tu dah positif 5 dia. Jadi Y sama dengan, okey. Ni persamaan pertama tu saya simpan dulu. Y sama dengan 34 tolak jadi tambah. Tolak 7Z jadi tambah 7Z. Okey. 5 darab Y pindah jadi bahagi 5. Setakat ni faham tak? Setakat ni okey tak? Faham Okey, bagus. Jadi sekarang ada X dah jadi perkara rumus. Y pun dah jadi perkara rumus. Saya starkan. Maka perkara-perkara rumus ni kita masukkan, sumbatkan dalam persamaan yang tak pernah kita sentuh. Iaitu persamaan nombor 1. Iaitu 4X apa dia? 4. Nampak penggantian susah kan sebenarnya? Tak apa. Belajar juga. Mungkin ada benda yang senang gunakan penggantian. 4X. X apa tadi? X adalah 2Y. Tolak. Okey, saya guna warna merah lah kalau X. X adalah 2Y. Tolak 5Z. Tolak 17. Okey, tu X. X Saya gantikan X. Ni X. Okey. Y. Saya gantikan Y apa? Y saya gantikan. Okey. Tolak 3Y. Y saya guna warna biru. Y warna biru. Y biru. Okey, apa dia? 34 plus 7Z. Okey. Per 5. Tolak 34. Betul ke? Oh, salah. Tambah Z kan? Saya pun salah salin ni. Tambah Z. Ni dah nak habis dah ni. Dah nak habis ni. Okey. Sama dengan negatif 10. Okey. Pastikan dia satu unknown. Z. Ada Y. Dapat ni ada Y. Y ni tadi ada tak perkara rumus Y dekat atas? Ada kan? Warna biru kan? Y ni warna biru. Y ni warna biru. Oh, ni biru. Sorry, tu warna hitam. Y ni warna biru. Jadi, tak siap lagi. Saya kena gantikan Y tu warna biru. Okey, dengan 4. Okey. 2Y. Y tadi apa? Y. Y adalah 34 campur 7Z per 5. Nampak? Bagi jadi panjang kan? Tolak 5Z. Tolak 17. Tolak 3. Okey. 34 campur 7Z per 5 tambah Z. Okey. Sama dengan berapa? Negatif 10. Setakat ni faham tak? Faham. Faham Form 4 faham ke? Form 5 insyaAllah sebab dah matang dah. Makin matang kan Form 4 ni. Boleh? Boleh. Okey. Tengok sini kalau kita tengok sini dia complicated sikit. Okey, kita try tekan calculator. Boleh tak? Kita nak try.
Okey, saya nak try tekan kalkulator sebab lepas ni dah tak ada markah dah. Lepas ni dah tak ada markah. Saya nak try tekan kalkulator, kita tengok. Tekan kalkulator hati-hati Hati-hati sangat. Senang betul salah. Okey, saya on balik. Kita kena banyak main kurungan Pergi mode 1, tekan 4, buka kurungan, 2, kurungan. Okey. 34, mana pecahan banyaknya kurungan ni. Okey, 34 campur 7 alpha x. Okey, tutup kurungan per berapa ni? Per 5. Okey, per 5. Okey, lepas tu tolak 5 alpha x tolak 17. Tutup kurungan. Nampak? Tutup kurungan. Tolak 3. Buka kurungan. Okey, buka kurungan. Okey, buka kurungan. 34 tambah 7 alpha x. Z tu jadi x lah. Okey. Apa lagi? Tutup kurungan per 5. Nampak? Tambah alpha x. Okey. Alpha x. Alpha sama dengan alpha pink negatif 10. Okey, kita saya tak confirm dia ada jawapan kat sini. Saya try je. Jadi lepas tu tekan apa? Lepas kita dah tekan ni semua, shift calculate balik. Okey, shift calculate. Betul lah jawapan dia. Betul bang negatif 2 Z. Betul tak? Z negatif 2 tadi. Betul tak? Betul bang. Z negatif 2. Nampak? Z dia negatif 2. Nampak? Z dia terus dapat negatif 2. Tak apa. Lepas kamu susun ni, tekan kalkulator dapat jawapan. Z adalah negatif 2. Okey? Okey. Dah ada yang left dah. Ngantuk. Okey? Okey, faham tak? Okey, tengok. Saya kecilkan. Okey, yang ni tekan kalkulator Lepas, kenapa saya boleh tekan kalkulator? Sebab dia sudah satu unknown. Tak kisahlah panjang mana pun persamaan. Kalau dah satu unknown, kita boleh setting guna kalkulator. Boleh faham? Okey? Okey, tengok sini. Lepas dapat Z, kita boleh dapat unknown apa yang kita nak dapat. Pastikan dalam persamaan tu ada Z. Persamaan unknown apa kita boleh dapat, Kak? Lepas kita dapat Z ni. Kita nak dapat X ke Y? X ke Y? Kita dah dapat Z dah. Mana senang? Nak dapat X ke dapat Y? Y. Y, bagus. Kenapa? Sebab Y, kita boleh dapat Y sebab ada 34 campur 7Z. Dia tak melibatkan X dah. Dia belum melibatkan X. Z adalah negatif 2. 34 campur 7 darab negatif 2 per 5. Nampak? 34 tolak 14 bahagi 5. Okey? 20 bahagi 5 berapa? 20 bahagi 14. 4. Y sama dengan 4. Betul kan? Y sama dengan 4. Okey? Betul. Y sama dengan 4. Lepas dapat Y sama dengan 4, dah dapat Z, dah dapat Y. Mestilah nak cari X. Okey, X ni kita pergi atas lagi. Okey, X ni adalah persamaan yang kita dah jadikan X sebagai perkara rumus tadi kan. 2Y tolak 5Z. 2Y tolak 5Z tolak 17. Tolak 17 kan? Tolak 17. Okey, tolak 17 sama dengan X. Saya pindahkan sebelah kiri ya. Rimas tengok sebelah kanan. Jadi baru kita sumbat nilai Z. 2Y, Y4. Tolak 5Z.
tolak 5Z. 5Z. Z negatif 2. Tolak 17. Okey, tekan kalkulator. Berapa jawapan X? Berapa Kak? 8 tambah 10 tolak 17. 1. 1 X dia. Okey, macam tu. Okey.